Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Berjumpa dalam kelas pembelajaran online kita pada kali ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat topik yang berikutnya, iaitu cahaya dan optik dalam membincangkan kanta. Okey, terlebih dahulu kita ingin lihat apakah jenis-jenis kanta yang ada. So, kanta ni sebenarnya adalah satu objek yang terdiri daripada satu medium lut sinar. Maksud medium lut sinar adalah medium yang boleh ditembusi cahaya lah. Sama ada kaca ataupun plastik. Macam ni contohnya. Ini adalah kanta yang mempunyai satu atau dua permukaan melengkung. Tengoklah pada bahagian-bahagian kiri dan depan dan belakangnya. Dan pembentukan imej berlaku oleh kanta ini disebabkan pembiasan cahaya apabila cahaya melalui kanta ini. Dan kanta ini sebenarnya terbagi kepada dua jenis, iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, jenis yang pertama ialah kanta cembung. Kanta cembung ni sebenarnya juga dikenali sebagai kanta penumpu ataupun kanta positif. Okey, so di tangan saya ini adalah kanta cembung. Kita dapat lihat kanta cembung ini sebenarnya bahagian tengah-tengah dia adalah lebih tebal berbanding dengan bahagian yang tepi. So dia adalah kanta yang melengkung keluar. Dan sebenarnya ada beberapa jenis kanta cembung ni. Kalau yang macam gini kita panggil dia sebagai kanta dwi cembung. Ada juga kanta cembung jenis plano cembung. Ada juga yang jenis meniskus cembung sebagaimana yang ditunjukkan dalam rajah yang berada di sebelah ini. Okey, baiklah. Jenis kanta yang kedua ialah kanta cekung. Contohnya macam dekat tangan saya lah, ni kanta cekung. Kanta cekung ini juga dikenali sebagai kanta pencapah ataupun kanta negatif. Yang mana kanta cekung ni sebenarnya bahagian tengah-tengah dia adalah lebih nipis berbanding dengan bahagian yang di luar. So, kanta cekung ni kita boleh katakan sebagai kanta yang melengkung ke bahagian dalam. Dan terdapat beberapa jenis kanta cekung ini. Ada kanta yang macam gini, kedua-dua belah melengkung ke dalam, kita panggil dia sebagai dwi cekung. Ada juga kanta cekung jenis plano cekung. Ada juga jenis meniskus cekung sebagaimana juga yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah ini. Okey, kalau tadi kita dah lihat definisi lain ataupun nama lain bagi kanta cembung ialah kanta menumpu dan kanta cekung ialah kanta mencapah. So, kenapa dia menumpu dan mencapah? So, sekarang saya nak tunjukkanlah. Kita ada satu sumber cahaya selari. Nampak ni? Cahaya yang selari. Dan saya ada kanta dekat sini. Contoh kanta lah. Okey, sekejap saya tunjukkan dulu. Ini adalah kanta cembung. So, kalau kanta cembung ini kita letakkan pada cahaya yang selari, kita dapat lihat, nampak? Dia akan menumpukan cahaya pada satu titik. Kerana itulah kanta cembung dikenali dengan kanta menumpu. Berbeza dengan kanta cekung. Kanta cekung saya tunjukkan, ini kanta cekung. Alright. So kanta cekung pula, kalau kita letakkan pada cahaya yang selari, kita letakkan dengan cahaya yang selari, nampak? Dia akan mencapahkan cahaya tersebut. Dari situlah datangnya nama kanta yang menumpu dan juga kanta yang mencapah. Okey, tadi saya dah terangkan, kanta ni akan membentuk imej sekiranya ada cahaya dari objek yang melaluinya. So, kita nak lihat apakah ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung. So, kanta cembung yang tadilah yang first kali. Kanta cembung ni sebenarnya ciri imej yang dibentuk adalah bergantung kepada objeknya. Kalau objek jauh, imej dia akan jadi songsang, imej dia akan jadi lebih kecil daripada objek, imejnya akan terbentuk sebelah yang bertentangan dengan objek dan akan imej tu kita katakan sebagai nyata, iaitu terbentuk dalam skrin. Untuk objek yang dekat pula, kanta cembung ini, imej yang terbentuk akan jadi tegak, akan jadi lebih besar daripada objek. Imej yang terbentuk pada sebelah bahagian yang sama dengan objek dan imej tersebut adalah maya. So, ciri-ciri imej ni kita akan pelajari dalam pembelajaran yang berikutnya. Okay, kalau tadi kanta cembung, ciri-ciri imej bergantung kepada objek. Kalau objek jauh, lain ciri imej. Kalau objeknya dekat, lain ciri imej. Tapi untuk kanta cekung pula, yang nipis dekat tengah ni, ciri imej dia sama je. Kalau objek dia jauh ke objek dia dekat je, imej dia akan jadi tegak, imej dia lebih kecil daripada objek. Okay. Kalau anda nampaklah imej lebih kecil daripada objek, imej akan terbentuk di sebelah yang sama dengan objek dan imej tersebut tidak boleh terbentuk atas skrin. So, kita katakan imej tersebut adalah maya. Juga, kita akan pelajari dalam pembelajaran yang selepas ini.
Okey, kita patah balik kepada kanta cembung. Kanta cembung yang ini. Okey, kanta cembung ni sebenarnya akan ada satu titik yang kita panggil dia sebagai titik fokus dan juga panjang fokus. So, ini adalah kanta. Kita dapat tengok daripada video yang ada, yang dipaparkan ini. Sekiranya cahaya yang selari melalui kanta ini, okay, bila dia melalui kanta ini, kanta cembung sebagaimana yang kita katakan tadi, dia akan menumpukan cahaya pada satu titik. Titik tersebut kita panggil dia sebagai titik fokus. Manakala jarak antara pusat kanta dengan titik fokus tadi, kita panggil dia sebagai jarak fokus kepada kanta cembung ini. So, dalam video tadi kita dah lihat kanta cembung ada panjang fokus. So, bagaimanakah caranya kita nak tentukan panjang fokus bagi sebuah kanta cembung? So, kita boleh tahu dengan menumpukan cahaya dari objek yang jauh. Okay, kalau kita ada satu kanta cembung macam ini, kita boleh tentukan dia punya panjang fokus dia dengan menumpukan cahaya dari objek yang jauh. So, saya ada objek yang jauh di arah yang sebelah sini. Okay, so kita letakkan kanta di sini dan kita laraskan skrin supaya imej tajam terbentuk. Saya laraskan. Okay, nampak macam dah tajam ni. Oops. Okay, alright, sekarang dah tajam. So, inilah dia panjang fokus bagi kanta ini. So, kanta yang spesifik ini, saya boleh ukur panjang fokus dia ialah 15 cm. Okey, kalau tadi kita dah lihat bagaimana menentukan panjang fokus bagi kanta cembung. So, sebenarnya kanta cembung ni kalau berbeza ketebalan, panjang fokus dia berbeza. Kalau kita tengok sini, kita ada dua kanta cembung. Satu kanta cembung yang tebal, satu kanta cembung yang nipis. Kalau kanta cembung yang nipis, kalau kita letakkan di sini, nampak? Panjang fokusnya adalah lebih panjang. Sekiranya kita gantikan kanta cembung yang lebih tebal pada kedudukan yang ini, kita akan dapat lihat, nampak? Panjang fokus dia akan lebih pendek. So, kita boleh buat kesimpulan semakin tebal kanta cembung, semakin pendek panjang fokusnya. Okey, baiklah. Seterusnya kita nak lihat beberapa definisi yang penting berkenaan dengan kanta. Pertama sekali, pusat optik. Okey, pusat optik, kalau kanta ni, pusat optik dia adalah tempat di tengah-tengah kanta, pusat kanta itu. Yang mana kalau cahaya melalui pusat optik ini, dia tidak akan ditumpukan dan dicapahkan ke mana-mana. Okey, yang kedua ialah paksi utama. Kalau paksi utama dapat dilihat dalam rajah yang berada di sebelah ini, yang garis putus-putus yang melalui titik fokus, itulah dia yang dinamakan sebagai paksi utama. Apakah pula titik fokus? Okey, tadi kita dah lihat sekiranya cahaya melalui kanta, dia akan ditumpukan pada satu titik. Itulah dia yang dinamakan sebagai titik fokus. Dan jarak antara pusat kanta ini, pusat optik dengan titik fokus, kita panggil dia sebagai panjang fokus kepada sesuatu kanta cembung. Itulah dia definisi-definisi yang penting berkenaan dengan kanta cembung. Okey, baiklah, seterusnya kita nak lihat beberapa definisi penting berkenaan dengan kanta cekung. Kanta cekung yang di tengah-tengah ni dekat tangan saya. Yang pertama sekali ialah pusat optik. Pusat optik ini adalah di bahagian pusat geometri, di bahagian tengah-tengah kanta ini. Yang kedua ialah paksi utama. Paksi utama pula adalah satu garisan, garisan yang melalui bahagian tengah-tengah kanta ini. Garisan dia macam inilah. Okey, titik fokus. Titik fokus bagi kanta cekung adalah berbeza. So, sekiranya ada satu cahaya selari yang bergerak melalui satu kanta cekung seperti yang ditunjukkan dalam video ini, cahaya tersebut akan dicapahkan daripada satu titik. Titik itulah yang kita panggil dia sebagai titik fokus bagi satu kanta cekung. So, itulah dia titik fokus. Manakala jarak daripada titik fokus kepada pusat optik, kita panggil dia sebagai panjang fokus bagi satu kanta cekung. Okey, itulah dia tadi pengenalan tentang cahaya dan optik berkenaan dengan kanta, antara kanta cembung dan juga kanta cekung. Saya akan berjumpa lagi dalam pembelajaran online akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.